TV. Ada tak kita terlihat adik-adik kita di rumah yang selalunya ceria tiba-tiba banyak berdiam diri? Atau mungkin mudah tersentuh hatinya dan bersedih? Bukan sebab tak membeli permainan atau menonton kartun di kaca televisyen tahu. Perubahan ini selalunya berlarutan selama beberapa hari. Selain berdiam diri atau bersedih, mungkin menunjukkan sikap resah dan gelisah yang melampau terhadap isu-isu kecil sekalipun. Adakah kita terlihat perubahan lain seperti tabiat makan atau kesukaran untuk tidur? Boleh jadi juga perubahan fizikal seperti sakit perut dan sakit kepala. Atau tidak semena-mena adik-adik comel ini mengamuk atau memberontak tanpa sebab. Lebih menakutkan lagi apabila pada usia yang sangat muda mereka menyebut perkara aneh seperti keinginan untuk mencederakan diri sendiri atau orang lain. Sebenarnya, simptom yang saya sebutkan tadi adalah tanda-tanda gangguan kesihatan mental yang sering ditunjukkan oleh kanak-kanak. Mari kita mendalami lagi topik kesihatan mental dalam episod Majalah Didik kali ini. Nama projek kami adalah MHC Box, iaitu singkatan kepada Mental Health Combat Box. Isu ini kami bawa di dalam projek ini telah lama berlega di kalangan kami. Nama ini dicipta kerana di dalam kotak ini ada barang-barang yang boleh digunakan sebagai terapi dalam mengurangkan stres pelajar-pelajar sekolah rendah semasa pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Otto Othman. Bertemu lagi kita dalam Majalah Didik, sebuah penerbitan usaha-sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan juga Media Prima. Setiap episod, kami akan membawa anda menyertai kembara murid-murid sekolah dari seluruh Malaysia yang telah berjaya menghasilkan projek impak sosial menerusi program Design for Change I Can Schools Challenge. Semua projek impak sosial ini diilhamkan oleh murid-murid sekolah yang berazam untuk menyelesaikan isu yang wujud dalam komuniti masing-masing. Buat pengetahuan anda, semua projek tersebut sebenarnya termasuk dalam 17 matlamat pembangunan mampan yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN dalam usaha mencipta impak positif kepada dunia dan komuniti. Anda boleh melihat sendiri bagaimana murid-murid ini menggunakan metodologi FITS untuk melahirkan projek dari bagaimana masalah berlaku dalam komuniti mereka dapat diselesaikan. Jadi, apakah itu FITS? F adalah feel, iaitu merasakan. Ini merupakan langkah pertama yang diambil oleh murid-murid sekolah untuk mendalami isu yang wujud dalam komuniti mereka dan melatih mereka tentang empati. I adalah imagine atau membayangkan, di mana proses brainstorming atau sumbang saran berlangsung, perbincangan berlaku dan kunci mencari penyelesaian yang terbaik. D adalah do, iaitu melaksanakan. Peringkat pelaksanaan ini melatih untuk mencapai kecemerlangan dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam mencipta impak. Dan S adalah share, iaitu berkongsi. Selepas sesebuah projek impak sosial selesai dilaksanakan, tibalah masanya untuk berkongsi idea ini dengan komuniti. Dengan menggunakan metodologi ini, murid-murid melatih diri mereka untuk menanam sifat empati, etika yang tinggi, rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Mari kita saksikan montaj ini. Baiklah, tahun 2022 menyaksikan kebanyakan negara termasuk Malaysia sudah mula melonggarkan beberapa sekatan, khususnya pergerakan. Sektor ekonomi pun telah kembali aktif serta sesi persekolahan pun berjalan seperti biasa. Kalau sebelum ini kita terikat dengan lockdown atau Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan bagi lokaliti yang mencapai jumlah kes COVID-19 yang membimbangkan pula terpaksa dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD yang lebih rumit.
Pada masa itu, hampir sehari suntuk pelajar terpaksa duduk di rumah berhadapan komputer bagi menjalani sesi pembelajaran secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Oleh itu, keselesaan amat penting supaya pelajar dapat memanfaatkan pembelajaran dengan sepenuhnya. Kalau anda nak tahu, masih ada segelintir yang mengalami tekanan perasaan atau gangguan kesihatan mental disebabkan berdepan perubahan besar. Kebiasaannya, sebelum ini, ketika sesi persekolahan, pelajar-pelajar dapat berinteraksi, bersemuka dan belajar bersama rakan-rakan dalam kelas. Kali ini, semuanya secara online. Semuanya berubah dalam jangka masa singkat. Ditambah lagi sekiranya keadaan persekitaran di rumah yang mungkin tidak sesuai dan terganggu. Kemungkinan antara penyebab kesihatan mental pelajar terganggu. Oleh itu, proses pembelajaran itu terencat sepanjang terpaksa berkurung di rumah ketika PKP. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Mobiliti 2019 mendedahkan seramai 424,000 kanak-kanak di Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Wah, membimbangkan bukan? Itulah antara sebab murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 di Kelantan bergabung tenaga untuk menghasilkan kotak tempur kesihatan mental. Wah, bunyi pun dah hebat kan? Fuh. Apa kata kita saksikan bersama bagaimana projek kesekumpulan murid dari sekolah ini membantu kesihatan mental rakan sekolah mereka. Jom kita saksikan. secure 450 ringgit to make up 15 boxes for 15 Year 5 P40 students in our batch. For our second phase, we managed to raise 4,545 ringgit Malaysia. Yay! The money was collected among parents in our school. We had to advertise to the whole school community in order to get to such amount. 150 students from B40 family will receive our MHC box this 15 November 2021. For our third phase, we are aiming to deliver our MHC boxes to 1,000 indigenous students in Wang Nusa Kelantan. For this purpose, we need to collaborate with Jakawa, which is Jabatan Kemajuan Orang Asli. We have submitted our proposal to several financial institutions such as Bank Rakyat and Bank Islam in order to get some support from them. We also use 100% project website so we can crowdfund our project. So, please pray for the success of our third phase so we can deliver the boxes to them. The challenges that we met in this project came from many angles. The first is the financial issue. We need to always update and inform our sponsors our latest development. Luckily, we managed to secure some sponsors for the first and second phases of our project. Second, as we hit the second phase,
we need more manpower to assemble the boxes. Alhamdulillah, we have our friends who have received the boxes to help us. We believe the letter S in peace should also represent good sustain like how we are doing project. For this purpose, we are empowering our alumni, giving them the responsibility to crowdfund for such a project in future. Hi, my name is Afzal. I'm the captain of this project. Hi there, my name is Aiman. I am the vice captain for this project. Hi, I'm Amira and I'm the crew of this project. Hi, I'm Alia and I'm the crew of this project. Hi, I'm Hasif and I'm the chef of this project. We are Mental Health Combat Box Team. Hai. Nama projek kami adalah MHC Box, iaitu singkatan kepada Mental Health Combat Box. Nama ini dicipta kerana di dalam kotak ini ada barang-barang yang boleh digunakan sebagai terapi dalam mengurangkan stres pelajar-pelajar sekolah rendah semasa pandemik COVID-19 ini. Kami mencipta nama ini dengan bimbingan dari guru projek kami, Mr. Warik. Sebelum kami diperkenalkan dengan Design for Change, isu ini kami bawa di dalam projek ini telah lama berlega di kalangan kami. Tetapi pada waktu itu, kami tidak terlintas untuk melakukan sesuatu. Pada suatu hari, guru kami, Mr. Warik, bertanya di dalam sesi PDPR akan sesiapa yang ada masalah tidak makan atau sebagainya. Boleh berhubung dengan beliau dan soalan itu menjentik hati saya. Kemudian saya pun bertanya dengan Mr. Warik kalau keluarga saya boleh menyumbang. Dari situ saya dapat berkenalan dengan rakan-rakan sekelas yang lain yang turut menyumbang seperti Aiman, Hasif, Amirah dan Afzal. Kemudian pada suatu hari Mr. Warik mencadangkan agar kami mengembangkan idea projek ini melalui Design for Change. Begitulah sedikit sebanyak bagaimana kumpulan kami terbentuk. I noticed that my classmates were sad, stressed, and lonely, so I talked about this to a close friend, and she said that she felt the same. Soon after that, there was a survey that was given out to all Year 5 students. Then, I found out that 70% of the Year 5 students were stressed. I'm sure it's because of the movement control order due to the COVID-19 pandemic that started on December 2019. We were all stuck in our homes. Then, with 3 other pupils, we formed a group, and we asked our teacher for help. Our teacher suggested that we should join the Design for Change group to help school children reduce stress, because stress could lead to mental health issues. What is mental health? Mental health includes emotion. So when a person has mental health issues, that means that their mental health is not on a good state. Many people were affected by this, including adults and even school children. Personally, I have experienced problems during the pandemic, like in PDPR. We had to face the screen for 4 to 5 hours straight, and we get homework daily, and sometimes we even have to complete the task on the same day. And because we are so busy, we cannot contact our friends. We get a lot of pressure from the teachers and parents, and at one point, I myself lost focus in classes, and I started playing games during classes, and I'm sure other people feel the same. However, this isn't the only problem. The unfortunate people, students, have it way harder, like the B40. For those who don't have any internet, they cannot participate in live class sessions like Google Meet, and they can't contact their friends, and they have a lot of pressure because sometimes they cannot do their school tasks and they are missing out.
And when people help the unfortunate ones, they only provide food and rarely help to improve the children's emotions. So in this project, we decided to make the mental health combat boxes to reduce the children's stress during lockdown. After we identified the problem, we imagined how it would feel if we were in their situation. We asked ourselves, if we were them, what we would like to have. Of course, we can come up with the different answers, such as giving them food, buying them toys, support their family monthly. But then we realized one crucial thing, that none of the supports address the issue of depression or stress among children during lockdown. Many efforts that we have watched on TV, internet mostly promoted the food security concept, but rarely we have any effort that combat mental health issue among the children. This is in line with a study conducted by Singh et al. 2020. The unprivileged children face acute deprivation of nutrition and overall protection, especially in developing countries with an imposed lockdown. The prolonged period of stress could have a lot of long-term negative impact on their development. We came out with the ideas to help the children who potentially have mental health issues during COVID-19 pandemic, giving them something that they can use as a therapy. We were inspired by one of our members who ate a Kinder Joy chocolate during the online discussion. If you have never had a Kinder Joy, it is what we love to call a surprise egg. Why? Because when you open the surprise egg, you will get a toy, except that in our case, the kids will get a tools that they can use as a therapy. Then we need some research on how mental stress can be reduced and found that chocolate, clay, and colorful craft paper and a sketchbook, if they are used purposefully, they can be great tools to improve one mood. But one type of therapy is not enough, so that's why we need a box that has many tools of therapy. This is how we came out with a mental health combat box that represent the therapies to help children during lockdown. In order to execute our project, we have to plan the step properly. Then we need to link each step with sub-steps. For our project, the do process can be represented by this step: promoting, buying, packaging, delivering, and revising. After we identify the issue that we would like to tackle and the method to reduce the problem raised in the issue, we work on promoting our project. For this purpose, we created Facebook group and Instagram. We also shared the first video that we made for project with others. The purpose of this stage is also to raise fund of our project. Once we have raised enough fund for each phase, the second step in do is buying the materials. For this step, we divided the list among ourselves so we can experience the process of buying. After that, we then set up our operational room so we can save our item and pack them before giving them out. In this operational room, we work according to station to ensure the process of packaging is fast. Once we complete the packaging process, we started to contact the box receiver. Finally, we collected some feedback from the receiver on how we can improve our initiative. Alhamdulillah, our project can be divided into 3 phases. For the first phase, we managed to collect 450 ringgit for prepare 15 boxes for B40 students. In phase 2, we managed to collect 4,545 ringgit for 150 boxes. Although Design for Change has ended, we are pushing this project to the third phase, where we aim to provide 1,000 boxes to 1,000 orang asli students in Gua Musang, Kelantan. And yesterday, we had a meeting with our external mentor, Mr. Samuel Isayah from Pemimpin GSL, and how we can achieve the objective of our third phase. Sharing is an important process because we don't want our project to be a one-off project. So,
In order to ensure our project has a long impact to community, we are transforming our school as the mental health combat hub, which provides guidance to other schools on how to support students' emotional support in this kind of situation. We are also empowering our alumni so that they can play active role in funding this project for future students in our school. My most valuable lesson is I learned how a small initiative can give big impact to other people. My valuable lesson in this project was teamwork, so we came together and make this project a success. My valuable lesson in this project was that I have learned how to manage my time, and I also learned how to be patient with the other teammates, and I also learned how to be a good team player. My valuable lesson is I learn give and take while discussion. What I learned from this project is to be grateful for what you have. Pandemik menimbulkan kesan ketara kepada pengalaman pengajaran dan pembelajaran di serata dunia, sekaligus mendorong semua beralih kepada perkongsian dan penyampaian ilmu jarak jauh sambil menyahut pelbagai cabaran baru yang timbul daripadanya. Kajian menunjukkan pelajar mengalami cabaran kesihatan mental semasa pandemik kerana rasa terpisah dari segi sosial dan menghadapi tekanan tambahan untuk mengejar kecemerlangan. Hasil tinjauan selidik Relate Malaysia menunjukkan belia melaporkan tahap keresahan 48% dan kemurungan 45% tinggi pada awal pandemik. Tempoh 2 tahun lalu sungguh mencabar bagi pelajar. Dengan peralihan kepada penggabungan pembelajaran dalam talian serta bersemuka, kita akan dapat mengurangkan tekanan itu. Bagi pelajar, kecemerlangan akademik menjadi keutamaan. Namun, kadang-kadang ia menjejaskan kesihatan diri apabila tertekan terlalu besar diletakkan terhadap diri sendiri. Acap kali ditambah jangkaan tinggi ibu bapa atau penjaga. My favorite step in FIDS is share because I like sharing our project to other people. My favorite part in FIDS is fail because in fail I learn to put my feet in other people's shoes. My favorite step in FIDS is do, because when we have to pack the boxes, we have to go to school. So that means I can see my friends and some of the teachers. My favorite step in FIDS is imagine, because that's where the ideas for the box came from. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Cikgu Warid bin Mihat ataupun lebih mesra dikenali sebagai Mr. Warid. Saya merupakan guru bahasa Inggeris di SK Kubang Krian 3 dan saya telah pun mengajar bahasa Inggeris di sini selama 7 tahun. Mengenai bagaimana kumpulan ni boleh terbentuk, biasanya mereka adalah antara pelajar yang banyak berkomunikasi dengan saya dan mereka juga antara pelajar yang banyak membantu rakan-rakan mereka yang lain. Jadi apabila ada program DFC ini dilancarkan, saya pun mencadangkan kepada mereka apa kata kita join program ni dan mereka pun kata ya boleh. Jadi dari situlah terbentuknya kumpulan Mental Health Combat Box ni. Bagi soalan tersebut, saya rasa lebih seronok kalau saya cerita pengalaman saya bersama rakan baik saya. Jadi saya ada seorang kawan baik sangat rapat yang mana pada zaman kanak-kanak ni dia dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah dan komuniti yang agak skeptikal dengan kondisi keluarga tersebut. So walaupun dia kini berjaya, basically lebih berjaya daripada saya, susah bagi dia untuk melupakan kenangan kanak-kanak dia kerana emosi tu masih lagi kekal melekat di hati dia.
Saya percaya dia ni, kawan saya ni hanyalah salah seorang daripada ramai dewasa-dewasa di luar sana yang berhadapan dengan isu seperti ini. Sebab itu apabila lockdown dikuat-kuasakan, saya amat risau akan perkembangan emosi kanak-kanak. Sebab apa yang mereka alami sekarang, sebahagiannya akan dibawa ke zaman dewasa mereka. So, bagi mengambil kira, saya rasa amat penting komuniti yang kita ada sekarang ni menjadi komuniti yang penyayang, yang mengambil kira bukan sekadar bantuan keuangan, tetapi juga bantuan dari sudut emosi. Kedua-dua ni bagi saya perlu bergerak seiringan. Sebab itulah projek kami dalam DFC 2021 ni, kami mengetengahkan tema mental health issues di kalangan kanak-kanak. Kalau kita refer balik kepada sesi PDPR, yang mana kebanyakan sesi pengajaran tu berlangsung secara online ataupun dalam talian, memang banyaklah perbezaan dia apabila kita bawa pelajar menyertai DFC. Sebab melalui DFC ni, kita bukan sekadar belajar benda dalam textbooks. Kita belajar sesuatu yang luar daripada textbooks. Dan kita juga belajar cara nak network bersama orang lain, bersama personality Instagram influencer luar daripada kawasan sekolah. Jadi saya rasa memang banyak perubahan yang saya dapati dan juga pelajar-pelajar yang dapat belajar daripada program ini. Bagi saya, FIDS ni merupakan satu step yang very practical untuk kanak-kanak belajar, kerana apabila mereka dewasa kelak, mereka tahu untuk menyelesaikan masalah sekurang-kurangnya ada beberapa step yang mereka perlu lalui. Dan bagi saya ini agak kritikal sebab personally bagi saya sentiasa jumpa dengan dewasa yang mampu menyatakan permasalahan, tetapi apabila bab menyelesaikan masalah, saya dapati perkara ni macam tak ramai yang orang mampu highlightkan. So, kalau kita dapat menerapkan nilai FIDS ni di kalangan kanak-kanak, saya percaya kita dapat membentuk satu komuniti yang lebih bersifat problem solving berbanding bersifat meng-highlightkan masalah itu sendiri. Tekanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR secara tiba-tiba telah menjejaskan kesihatan mental pelajar atau murid. Cabaran utama mereka semasa pembelajaran dalam talian ialah kekurangan sokongan, gangguan di rumah dan masalah teknikal. Pelajar atau murid mungkin mengalami gangguan sosial emosi akibat tekanan yang mereka alami. Untuk menyediakan persekitaran pembelajaran secara PDPR ini yang sangat kondusif yang diperlukan, sama ada di rumah ataupun melalui kaedah komunikasi dan kerjasama yang berterusan di antara ibu bapa, guru dan murid atau pelajar ini sangat penting. Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 adalah sebuah sekolah berprestasi tinggi. Kami mempunyai 6 trust dan 10 nilai yang diamalkan bagi memastikan momentum sekolah ini berkekalan. Apabila COVID-19 melanda dunia, sedikit sebanyak nilai dan teras yang kami amalkan terjejas. Ini kerana kebanyakan murid-murid berhadapan dengan masalah yang bersifat psikologi seperti stres, tekanan kerana beberapa faktor seperti keluarga hilang pekerjaan, kehilangan orang tersayang, kekurangan makanan, tidak mempunyai kemudahan digital dan seterusnya. Melalui 2 projek ini, saya dapati tanggungjawab sekolah sebagai komuniti penyayang lebih menyerlah dan wajar sekiranya diteruskan pada masa hadapan dengan memantapkan lagi kerjasama antara sekolah, komuniti dan pihak industri. Saya juga berpendapat bahawa pentingnya kumpulan alumni sekolah rendah dimantapkan agar apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, kita dapat menanganinya dengan baik dan bersama. Assalamualaikum. Saya Azharul Mu'im bin Abdullah, seorang peguam di Tetuan Azhar Wantari Engko, Kota Baru. Dan saya juga merupakan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3. Bantuan yang diberikan kepada ibu bapa biasanya dalam bentuk bantuan kewangan dan juga bahan mentah. Jarang kita bercakap mengenai bantuan emosi kepada kanak-kanak. Jadi apabila Mr. Warid approach saya dengan projek Mental Health Combat Box,
saya berasa amat gembira dan memberi sokongan 100% kepada kumpulan beliau. Dan alhamdulillah mereka dapat berada antara top 10 projects bagi tahun 2021. Projek ini banyak mendapat sambutan daripada ibu bapa. Sebab itu untuk fasa 1 dan fasa 2 kami berjaya mengumpul hampir RM5,000 untuk menjayakan program tersebut. Dan sekarang saya dimaklumkan bahawa mereka sedang bekerja untuk fasa 3 yang mana mereka bekerjasama dengan Mr. Samuel Isaiyah, pemimpin GSL untuk mencapai matlamat mereka. Melalui program ini, saya dan pihak sekolah sedang berusaha untuk menjadikan sekolah ini sebagai hub mental health awareness dan rujukan kepada sekolah-sekolah lain. InsyaAllah dengan kerjasama bersama dengan JPN, PIBG, HUSM dan NGO lain, kami akan berjaya untuk mencapai matlamat ini. Tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang terlibat dan tahniah juga kepada Design for Change kerana menganjurkan pertandingan seperti ini. At first, I was quite skeptical about this project that my child is involved. Once because I think the project is going to be quite big. I was just wondering whether she can tackle the project, and then whether she can handle and then how to execute the project. It's because now we are in the pandemic, and how are the group of the children going to execute or carry out the project. However, I was quite surprised because as the project progresses, the children were really into the project. They have Google Meets, and then once they have Google Meet, they actually brainstorm the ideas of how to go on with the project. And I was quite amazed at how quickly they came up with ideas of the project during their Google Meet sessions. And I think it has positively impacted the children and also me as a parent. The mental health issues actually is quite real in children, school children now. And with this project, I think it has raised awareness, if not public, but amongst parents. The mental health issues is quite real in children now, especially during the pandemic, during the lockdown. This is my own personal experience, whereby the children are locked in their own house, learning online, doing online learning, which is giving pressure, quite pressuring the kids and also the parents. And at some point, a lot of children are struggling with mental health issues. And by doing this project, actually the school has raised awareness regarding mental health issues at least among parents. And after this, I think the school with the kids of the program will actually raise the issues to other schools. So I think it has reached the awareness of more towards the public. So basically, I look at this project as a very good platform to train students how to learn a good moral value. For example, like a teamwork and also things of care about others. And for me, this project basically gives a very positive impact to the children on learning how to work together in a team, as well as running the project to help other people during this pandemic. Yeah, I think the MHC project really raised up the awareness among the children as well as the society, because during the lockdown restrictions for COVID-19 pandemic, we can see it gives a lot of pressure to the children. So mental health box project really helps the children, especially for those who are kind of isolated and they're not connected to each other. So by giving this box to them, it helps them to kind of feel connected with other people and raise the awareness among the societies as well. All right, in terms of talking about the improvement for this project, I think we should look at two perspectives. The first one is that we should upscaling the project so that we can reach more students, more people that maybe have the mental health problems. And the second issue is that we're talking about how to sustain this kind of project, because we want to have like a continuous improvements on the project so that it can be implemented in a bigger scale in different contexts in the future.
For me, the project-based learning, or we call it PBL, is a really great platform to teach students good values, because sometimes you have to know that there are certain values that is quite hard to teach them in the classrooms. So for example, like with MHC Box, they learn about how to be a good team players in the teams, yeah, and how to take care of others, time management, and many more. So with this PBL, project-based learning, it helps to deliver this value to students efficiently. Bagi projek Mental Health Combat Box, tema yang sangat penting di sini adalah isu pencegahan kesihatan mental dan juga pembasmian stigma. Yang pertama, saya mengucapkan tahniah dan tahniah. Saya rasa ini satu projek yang sangat kreatif. Saya teruja bila saya melihatnya dan saya rasa dia menerapkan isu-isu dan juga poin-poin yang penting untuk kita fahami mengenai isu semasa, iaitu isu kesihatan mental. Saya rasa di sinilah pihak sekolah perlu melihat kepada anak-anak muda ini dan aktiviti mereka, kerana Mental Health Combat Box ini, satu yang pentingnya adalah dia memberi elemen fun. Yang kedua, dia memberi elemen self-care. Dan kita tahu bahawa self-care itu diperlukan untuk penjagaan kesihatan mental. Tetapi saya rasa keseluruhan Mental Health Combat Box ini yang betul-betul saya rasa dia menonjolkan isu kesihatan mental yang menjadi isu utama sekarang ini, dalam tahun ini dan tahun akan datang, disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19. Dan di sinilah kesihatan mental merupakan satu isu yang sangat penting, lebih tinggi saya rasa daripada kesihatan fizikal yang telah pun ditunjukkan oleh SK Kubang Krian 3 ini. Pada pendapat profesional saya, satu aktiviti yang perlu kita fikirkan menuju ke masa hadapan adalah, kalau sebelum ini kita memikirkan pasal CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, ataupun first aid, di mana kalau individu itu tiba-tiba terjatuh, contohnya, kita tahu apakah yang perlu kita lakukan. Malahan banyak pasukan beruniform seperti pengakar, bulan sabit merah contohnya, dan juga pengawas mempunyai kebolehan untuk mungkin at least tahu sedikit sebanyak mengenai isu CPR. Tetapi untuk isu kesihatan mental yang saya rasa kita boleh lakukan untuk tahun ini dan tahun akan datang adalah satu yang dipanggil psychological first aid. Dan di sini saya rasa semua pelajar-pelajar perlu ditahukan ataupun difahami mengenai psychological first aid. Kalau bukan semua pelajar, at least pasukan beruniform, ketua-ketua pengawas, ketua-ketua darjah contohnya, perlu memahami isu psychological first aid. Dan apakah itu? Dia ada 3 isu ataupun 3 teras. Satu adalah look ataupun lihat, kedua adalah listen ataupun dengar, dan yang ketiga adalah link ataupun hubungkan. Di mana individu atau kanak-kanak ini perlulah melihat jikalau ada kawan ataupun rakan mereka yang nampak tak begitu positif, dan di situ mereka ingin mungkin bertanya dan mendengar rintihan kawan tersebut. Dan jika diberikan dengan pengetahuan di manakah untuk mendapatkan bantuan, di situlah anak muda ini dapat linkkan kawan mereka untuk mendapatkan rawatan ataupun saringan yang sepatutnya. Kalau tidak pun dapat membantu sedikit dan juga meningkatkan kesihatan mental dan mencegah kesihatan mental di kalangan rakan-rakan semua. So saya rasa inilah yang boleh dilakukan oleh anak muda dan pelajar kita di sekolah-sekolah pada masa ini. At the beginning of this project, I'm not really confident working with my team through online. During this project, we need to advertise to the whole school community to get the fund. After the project, I'm still thinking that how to collect more funds for third phase, which is 1,000 boxes. Before the challenge started, the challenge that I faced was I wasn't really clear about the mission that we were going to do. After several times meeting and brainstorming sessions, I was able to see the clearer picture. I faced a few challenges,
like managing my time, since the project is running concurrently and the PDP art is demanding a lot of time. After we completed the challenge, we need to think how to sustain the project and make it continuously for other contexts, unfortunate kids that has mental health issues. Before the project, I was unsure if our project would succeed. And as I have never worked as a team, I don't know how to work in a group. And during the project, the challenge that I met was time management. While the project was running, I had another competition and I had to sit for another exam. So it was really challenging. And after the project, I don't really see any challenges that I face. Antara cabaran saya dalam memastikan kanak-kanak ataupun tim saya ni sentiasa dinamik adalah cabaran melayan karenah kanak-kanak mereka. Sebab mereka ni masih lagi kanak-kanak, jadi bergaduh ni adalah perkara biasa. Kadang-kadang mereka tinggalkan grup, left group, kemudian terpaksa pujuk balik, masuk balik, and then kita terpaksa buat sikit ice breaking balik dengan student. Kenapa perlunya kita bekerjasama. So saya rasa itu cabaran bagi saya lah sebagai seorang guru, nak mengekalkan momentum dan dinamik grup tersebut. Okey, antara cabaran yang seterusnya yang saya hadapi dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar adalah cabaran dari sudut keuangan. Kerana projek kami ini memerlukan derma ataupun kutipan derma daripada orang ramai. Kami terpaksa melalui beberapa peringkat seperti mendapat kebenaran daripada JPN dan sebagainya, dan proses tu sedikit sebanyak makan masa. Kami juga berhadapan dengan masalah, contohnya crowdfund website yang kami diberikan tidak memberi sebarang maklum balas terhadap projek kami, jadi kami terpaksa mengalih tujuan kami dan juga cara menyelesaikan masalah tersebut dengan pergi kepada PIBG, dan sedikit sebanyaklah itu melambatkan sedikit proses menyelesaikan ataupun menyudahkan setiap fasa kami. So daripada projek ni saya dapati pelajar-pelajar diajar cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematik, dan bagi saya ini satu perkara yang amat penting kerana mereka akan bawa apa yang mereka pelajari pada hari ini sehinggalah mereka dewasa. Dan saya rasa inilah antara pengajaran yang paling besar yang mereka dapati daripada program seperti ini. Itu dia tadi paparan idea kreatif murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 di Kelantan. Menarik kan? Dengan konsep kotak tempur yang menggunakan elemen pembelajaran, kejutan dan juga penjagaan diri. Menarik sungguh. Sasaran untuk membantu pelajar di kalangan B40 termasuk orang asli adalah satu usaha murni yang harus dipuji dan diteladani semua. Sekiranya anda mahu membantu mereka, idea dan juga tajaan boleh disalurkan secara terus menerusi email s3k3kb@gmail.com. Jasa baik anda pasti akan membawa kegembiraan kepada mereka yang terkesan dengan isu ini. Ingat ya, kesihatan mental sangat penting, terutamanya kanak-kanak, dan dicegah sejak dari awal lagi. Semoga pengisian episod kali ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan pengajaran kepada anda. Ya, bagi pihak kru penerbitan majalah Didik, kami mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton episod hari ini. Teruskan sokongan anda dengan mengikuti kami di laman Facebook dan juga Instagram. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, jangan lupa untuk kongsikan bersama kami ya. Mana tahu, mungkin kami akan datang dan melawat sekolah anda untuk merakam kepada adik-adik untuk program Design for Change yang akan datang. Sehingga kita bertemu kembali dalam episod akan datang, ingat, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Saya Otto Othman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.